Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini sekali lagi kita bersiaran langsung dari Jom Sate KL. Malam ni kita daripada Jom Sate KL untuk membincangkan isu-isu semasa negara dan beberapa perkembangan terkini menjelang The Judgment Day for Muhyiddin Yassin pada 26 hari bulan ini. Selepas selesai sesi soal jawab bersama Menteri 23, 24, 25, 26 ini insya-Allah dijangka pengundian untuk belanjawan 2021 bakal diadakan. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan sahabat saya. Assalamualaikum Datuk. Ya. Datuk, Assalamualaikum. 3-5 hari lagi Ya. Pengundian dasar belanjawan ni. Apa alternatif yang ada pada Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk dilamatkannya dari undi percaya ataupun undi tak percaya? Okey, laporan risikan malam ni saya nak beritahu sedikit laporan risikan. Laporan risikan kita mendapati bahawa daripada 114 orang ahli Parlimen Perikatan Nasional yang telah menyokong untuk Tan Sri Muhyiddin diangkat menjadi Perdana Menteri sekitar bulan 2 tahun ni, hari ini cuma tinggal 89. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe 89 orang saja ahli Parlimen Perikatan Nasional yang masih lagi bersama dengan Tan Sri Muhyiddin. Jadi saya membayangkan bahawa Muhyiddin hari ini untuk memastikan bahawa beliau memenangi pengundian untuk belanjawan 2021 ini, maka beliau akan meminta nyawa daripada bos dia, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan jangan terkejut tuan-tuan, daripada laporan yang saya terima daripada C5 punya perancangan tuan-tuan C5 ni ialah mereka yang sebenarnya memerintah negara kita ni. C5 ni presidennya ataupun Perdana Menterinya Muhyiddin, timbalan Perdana Menterinya Azmin Ali, Susagong dia Hamzah Zainuddin, Bendahari Agung dia Hishamuddin Tun Hussein, dan tuan-tuan ketua perangannya tidak lain tidak bukan Anwar Musa. Begitu juga ada beberapa sahabat daripada PAS seperti Taqiyuddin Hassan yang menentukan hala tuju negara hari ini ke mana nak dibawanya. Jadi mereka ni saudara merancang untuk memastikan bahawa ada tekanan, ada pujukan, ada rayuan, ada dalam bentuk suapan kepada 15 ahli Parlimen UMNO Barisan Nasional yang tidak menyokong Muhyiddin Yassin hari ini. Siapa 15 ini tuan-tuan tunggu je, tuan-tuan tunggu je. Saya tak boleh sebut. Tetapi maklumat yang saya terima, fokus mereka akan buat apa saja untuk memastikan 15 orang ini akan menyokong belanjawan 2021. Dan untuk cover ni saudara, kalau sekiranya mereka tidak boleh dapat ke semua 15 ini, Tan Sri Muhyiddin sudah pun berhubung dengan Tun Dr. Mahathir untuk mendapatkan 6 tolak 1, 5 daripada Parti Pejuang, dan lagi 9
tuan-tuan, lagi 9, dah tolak 1 juga daripada warisan, sebab Liu Vikiong Tak, Datuk ni. bukan, yang mati tu, yang batu sapi, Ya. yang Timbalan Menteri Pertahanan. Batu sapi pun parlimen lah. Bukan. Itu PKR. Itu DAP. Okey. Jadi itu pun kalau misalnya benda tu betul-betul berlaku, maka mereka akan kalah tipis, akan kalah tipis. Jadi Azmin Ali juga diatur untuk menarik lagi 4 ahli parlimen daripada PKR, akan menarik 4 ahli parlimen daripada PKR. Maka keadaan boleh jadi berbolak-balik, tuan-tuan, berbolak-balik. Cuma sekiranya pejuang dan juga warisan mengambil keputusan untuk menyokong Muhyiddin Yassin, maka ada perkara yang mungkin akan dikorbankan. Antaranya mungkin jawatan Ketua Menteri Sabah akan diberikan kepada warisan semula, dan ini akan menyebabkan pilihan raya negeri Sabah yang berlaku baru-baru ni sia-sia belaka, hanya menjadi tempat peningkatan COVID dalam negara ini. Segala pilihan raya yang dilalui akhirnya untuk mengangkat Syafiq Abdal kembali sebagai Ketua Menteri Sabah. Jadi itu perkembangan terkini, tuan-tuan, dan mereka hari ini sedang menyerang 15 orang MP UMNO yang diyakini tidak menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, silakan. Blogger terkenal tanah air kita, Ya. Raja Petra Kamarudin, ada mengatakan bahawa pemimpin UMNO yang menyerang Tan Sri Muhyiddin Yassin sebenarnya mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Bolehkah? Okey, ini bukan kali pertama ada idea-idea mengatakan kita kena pilih di antara Muhyiddin atau Anwar. Dulu sama juga. Siapa yang menentang Mahathir dianggap menyokong Anwar Ibrahim. Ini satu pendapat yang bagi saya sangat dangkal lah, sangat dangkal. Untuk makluman tuan-tuan, daripada Anwar jadi Perdana Menteri ni, lebih baiklah Muhyiddin ni jadi Perdana Menteri. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Muhyiddin ni bodoh, tuan-tuan. Tak cerdik. Jadi segala kerosakan yang dia bawa ni akan membantu UMNO menjadi lebih kuat, bila kita menentang Muhyiddin. Kalau kita bersekongkol dengan Muhyiddin, macam apa yang Anwar Musa buat, jadi kita akan lingkup sekali dengan Muhyiddin. Maknanya kalau Anwar lah jadi Perdana Menteri, rakyat minta yang moratorium wajib ataupun automatik kepada semua, dia akan bagi. Sebab dia akan buat apa saja untuk menaikkan imej dia di mata rakyat. Dia populis. Begitu juga dengan permohonan rakyat untuk mengeluarkan duit KWSP akaun 1. Dia pun akan bagi. Dia tetap akan bagi. Jadi lebih baiklah Muhyiddin yang bengap ni jadi Perdana Menteri kita, senang kita nak gulingkan, daripada kalau tiba-tiba Anwar menjadi Perdana Menteri, tuan-tuan. Jadi saya tak berapa setuju dengan Raja Petra ni lah. Raja Petra ni sahabat kita, kan? Hak dia untuk mempertahankan PAS, ini kita kena faham. Mungkinlah ada di kalangan kita ni melampau sangat serang PAS. Saya nak beritahu, kalau kita nak serang PAS ni, kita jangan serang parti dia. Sebab rata-rata kepimpinan PAS di peringkat bawahan ni semua sekali okey. Cuma ada beberapa orang macam At-Takiri, macam Taqiyuddin, macam Menteri Besar Terengganu, yang dah rapat dengan Azmin Ali, dah rapat dengan Hamzah Zainuddin, geng-geng Publica ni, yang sebahagiannya merupakan kelompok C5 ni. Mereka ni memang bermasalah dan akan merosakkan PAS macam mana Anwar Musa merosakkan UMNO.
Ini kita kena faham. Tapi jangan sekali-sekali kita attack PAS. Saya juga tak nafikan, saya dah tengok kenyataan Raja Petra. Memang dia ada benda yang dia ada fact. Contohnya dia kata kepimpinan PAS dulu ketika Datuk Seri Najib diserang, kepimpinan PAS menyokong Datuk Seri Najib. Ini kita tidak nafikan. Kena faham juga bahawa semenjak berlakunya banjir tahun 2014, bila mana Datuk Seri Najib menghulurkan tangan, dia betul-betul berbeza dengan Tun Mahathir. Tun Mahathir ni dulu dia dah buat highway, dia buat highway ke Pantai Timur. Tiba-tiba bila kalah di Terengganu, dia hentikan. Dulu bila kalah di Pantai Timur, dia hentikan. Dan kemudian perkara ini disambung semula oleh Pak Lah dan akhirnya disambung oleh Datuk Seri Najib. Tapi Datuk Seri Najib dia tak mengamalkan dendam macam tu. Bila rakyat Kelantan berhadapan dengan musibah banjir 2014, dia beri bantuan. Ada yang diberikan kepada JPP, Jabatan Pembangunan Negeri, Jawatankuasa Pembangunan Negeri. Ada yang diberikan kepada Kerajaan Kelantan secara terus. Ada diberikan kepada Jabatan Pertahanan Awam, ada yang diberikan melalui MKN, kan? So orang PAS ketika tu dia mula berbaik dengan Datuk Seri Najib. Itu sebab bila Datuk Seri Najib menghulurkan kerjasama dalam memperjuangkan nasib rakyat Rohingya yang dizalimi oleh junta Myanmar, ketika kita mengadakan perhimpunan bagi membantah Baitul Muqaddis diiktiraf oleh Amerika Syarikat sebagai ibu negeri Israel. Jadi pada ketika itu kita mendapat kerjasama dengan PAS. Sebab apa? Sebab PAS lebih bersedia bekerjasama dengan UMNO di zaman tersebut. Dan memang betul lah Raja Petra memainkan peranan backup kita. Tapi nak kata orang UMNO tak membantu, tak betul lah. Saya, Tun Faisal, orang kanan, Anwar Musa, kan. Begitu juga ramai lagi lah ketua-ketua UMNO bahagian mengatur perjumpaan di peringkat-peringkat bahagian. Kita beri penjelasan. Sebelum kita nak jelaskan pada rakyat, kita jelaskan pada orang kita sendiri. Cuma isu ni sukar difahami. Kerana nak faham isu 1MDB, isu GST, dia memakan masa yang begitu lama dan ianya terlalu teknikal. Dan inilah isu yang memudahkan, yang paling mudah dimanipulate oleh pembangkang untuk menjatuhkan kita. Tapi tak bermakna bahawa tak ada orang UMNO yang mempertahankan Najib. Ada. Ada. Okey, Datuk. Dulu kita selalu kata Muhyiddin Yassin dan Bersatu bully UMNO. Jawatan menteri yang tak penting semua dia bagi pada UMNO. Betul kan? Betul, Datuk. Dan adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin ada offer pada Anwar Musa dan Syahidan Kasim untuk jawatan-jawatan penting dalam kabinet? Mereka dua ni saya dapati beria hendak ahli Parlimen UMNO menyokong belanjawan ni. Okey, pertama sekali dia ceritanya panjang Kita pendekkan tu. Cuma saya pendekkan. Pertama, macam saya sebut hari kemarin, bahawa Syahidan Anwar Musa ni dia ada kes. Satu kes cabul, satu lagi kes rasuah dimarah lah. Yang keduanya, hari ni kena ingat bahawa di bawah kerajaan Muhyiddin Yassin ni, Anwar Musa masih berpeluang untuk memainkan peranan sebagai orang yang penting, kerana dia Setiausaha Agung BN. Dan dalam masa yang sama, selagi kerajaan ini masih kukuh, masih ada, maka sudah pastilah dia akan kekal menjadi menteri. Seperti mana yang ada pihak seperti Datuk Nur Jazlan, Ketua Bahagian Pulai, mengatakan bahawa politik Anwar Musa dah mati. Betul?
betul lah macam saya sebut sebelum ni kan. Dia dah tak diterima oleh kepimpinan UMNO itu sendiri. Dia dah ditolak oleh akar umbi UMNO ketika bertanding pemilihan. Dia diberi nyawa oleh Datuk Seri Zahid untuk menjadi Syusua Agong. Dan dia juga dinamakan oleh Datuk Zahid sebagai calon menteri daripada UMNO. Dan inilah masanya. Maknanya jatuh je Muhyiddin, berakhirlah kerjaya politik dia. Ini bacaan saya. Saya tak fikir kerajaan baru yang naik selepas Muhyiddin, kalau ditunjangi oleh UMNO, saya tak fikir dia akan berada di dalam kabinet. Jadi kalau tindak tanduk dia umpama jurucakap kepada Muhyiddin, kita kena faham. Itulah keadaan Anwar Musa hari ini. Tapi kalau dia ditawarkan jawatan timbalan Perdana Menteri, memang ada. Memang ada. Tetapi kebarangkalian untuk lepas tu, Hishamuddin lebih mudah lepas berbanding dengan Anwar Musa. Jadi tak berapa sangatlah. Memang ada nama dia disenaraikan sebab Muhyiddin ni dia tak nak timbalan Perdana Menteri yang boleh stand up. Dia nak timbalan yang boleh dengar cakap dia. Kan? Macam Muhyiddin kata, macam Anwar Musa kata bahawa Muhyiddin mempunyai prerogatif untuk memilih siapa menteri dia, siapa timbalan. Tak betul. Zaman BN memerintah, betul. Seorang Perdana Menteri mempunyai budi bicara dia sendiri untuk memilih siapa timbalan dia, siapa menteri-menteri dia. Tetapi apabila buat kali pertama dalam sejarah, kita membentuk kerajaan campuran. Bukan saya kata UMNO, tetapi Pakatan Harapan. Bila Pakatan Harapan membentuk kerajaan campuran, Pakatan Harapan itu sendiri tak boleh Perdana Menteri dia, maknanya Tun Dr. Mahathir, tak boleh memilih kabinet dia sesuka hati. Boleh tak dia pilih orang bersatu menjadi Menteri Kewangan? Tak boleh. Betul tak? Boleh tak dia letak orang bersatu lebih ramai daripada DAP? Tak boleh. Boleh tak dia letak orang bersatu lebih ramai daripada PKR? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab mereka berada at par. Bukan nak kata at par lah, malah bersatu tu begitu kecil. Tapi kenapa di dalam kerjasama baru PPBM dengan UMNO, dia boleh diktit? Sebab UMNO berjiwa besar demi nak menyelamatkan Islam, menyelamatkan Melayu. Seperti mana yang Raja Petra cakap, PAS nak menyelamatkan Islam, menyelamatkan Melayu. Maka UMNO sanggup serahkan kursi Perdana Menteri itu bagi kat Muhyiddin. Menteri-menteri cabuk, seperti mana yang tadi sahabat kita sebut. Menteri, kedudukan kursi yang bagus, semua dapat kat bersatu. Tapi yang cabuk-cabuk dapat dekat PAS dengan UMNO. Kalau Anwar Musa kata kenapa tak komplain daripada awal, saya nak beritahu, saya bersuara daripada sebelum mereka bekerjasama, dan selepas pembentukan kabinet pun kita tak pernah berhenti mengkritik. Ini ada rekod, boleh buka balik saya punya YouTube, boleh buka balik Facebook, memang ada rekod. Jadi tak betul kalau kata UMNO tak pernah komplain sebelum ni, tapi sekarang lepas 8 bulan baru nak komplain. Sebenarnya yang tak komplain ialah Anwar Musa. Kenapa Anwar Musa tak komplain? Sebab Kabinet Malaysia ini yang menentukan dia Anwar Musa, Taqiyuddin, Hamzah Zainuddin dan Ainun. Ainun ni bekas Tuan Akhbar kepada apa dipanggil? Tan Sri Muhyiddin. Sekarang Setiausaha Sulit. Dia macam Mahathir ni, dia ada Datuk Badariah. Ainun ni powerful. Okey Datuk. Ini berkenaan KWSP. Ya, KWSP. Ini berkenaan masalah rakyat lah. Rasanya. Kenapa KWSP perlu carikan aset untuk membiayai pengeluaran akaun nombor 1? Bukankah KWSP ada reserve tunai? Ya. Untuk sebarang kontingensi. Tak, itu sebabnya. Sebab bila dia menerima arahan daripada Muhyiddin
untuk pastikan bahawa dia punya kenyataan yang keluar mesti align dengan rancangan Muhyiddin untuk tidak memberikan pencarum KWSP keluar. Maka bila dia buat kenyataan-kenyataan bodoh sebegini, nak buat macam mana kan? Mamat yang CEO ni pun dilantik oleh DAP dulu. So what do you expect? So bila dia keluarkan kenyataan, dia tak sedar bila dia mengatakan bahawa kita perlu cairkan aset bagi membolehkan kita membayar. Ini masa tu dia baru merancang nak bagi RM500 sebulan. RM500 sebulan selama 12 bulan kepada pencarum yang kehilangan pekerjaan. So amount yang terlibat begitu kecil. Begitu kecil. Amount yang terlibat begitu kecil. Amount yang kita minta suruh dikeluarkan ini lebih kurang 4.8%. Tapi kita bukan minta dia keluarkan sepenuhnya. Dan orang yang akan keluarkan bukan sampai 4.8% jumlah daripada nilai aset KWSP. Baru nak laksanakan yang kecil ini pun, mereka terpaksa menjual aset. Jadi secara tak langsung, hari ini alhamdulillah, rakyat Malaysia tahu bahawa DAP telah meletakkan orang yang salah sebagai CEO. Kerana hanya CEO yang bodoh saja untuk membayar wang caruman sebanyak 12 bulan RM500 ni, hingga terpaksa mengeluarkan aset. Apa ada dalam kepala kita? Dalam kepala kita, CEO bengap ini telah melaburkan semua duit KWSP, termasuk reserve yang tak sepatutnya dilaburkan. Jadi hari ini dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh CEO KWSP ni, memang wajiblah bila tukar kerajaan lepas 26 hari bulan pengundian ni, memang wajib kita tukar sekali CEO KWSP. Bengap, tak boleh. Dia yang sendiri buka cerita bahawa diorang ni laburkan semua duit pencarum. Tak tinggalkan sikit pun. Tak kata jadi satu kesalahan, Datuk? Dia sebenarnya, kalau you buat management, you kena manage betul-betul. Dan you kena sedar bahawa you kena ada spare, kena reservekan sedikit sekiranya pencarum nak mengeluarkannya. Terutama dalam keadaan-keadaan yang seperti ini. Bukankah memang dah ada certain proportion dia orang boleh? Memang kena ada certain proportion. Tetapi kena faham bahawa jumlah yang kita minta ni pun kecil. Value dia around 4.8% daripada total 900 billion equity KWSP. Tapi kalau nak melaksanakan yang pertama yang diorang tawarkan RM500 sebulan, kali dengan 12 bulan, dan jumlah yang terlibat lebih kurang 2 juta. Persoalan dia hari ni, bila dia kata jumlah yang terlibat 2 juta, dia memberi angka palsu. Adakah dia mengatakan bahawa 2 juta orang telah dibuang kerja semenjak bulan 3? Ini kena faham ni. Apa yang di-reveal oleh CEO KWSP ni very dangerous. Maknanya teruk betul di bawah pemerintahan Pakatan Harapan campur dengan PH 2.0 ni. Teruk betul sampaikan KWSP ni mismanaged by this bloody CEO. Boleh tangkap Boleh. Kau boleh bayang tak apa aku cakap ni? Jadi Dia kena ingat the first thing dia nak buat ialah 500 saja. Dan ketika itulah kenyataan bodoh ni keluar. Bukan ketika nak menunaikan yang kedua tu. Below 90,000, 9,000. Yang above 90,000, 10%, but not exceeding RM60,000. Ya. Okey dah, Datuk. Faham? Apa lagi soalan? Itu dia untuk malam ni, Datuk. Takkan pendek sangat. Pendek tak pendek, dapat 5 minit juga. Okey bang, silakan bang. Boleh. Kita pernah hantar Muhyiddin ni untuk jadi
wakil ke negeri China untuk membawa masuk foreign direct investment? Zero. Tapi Datuk Seri Najib pergi penghujung 2016. Dia bawa balik 144 bilion foreign direct investment daripada negeri China. Dia pergi ke India. Dia sign 158 bilion. Hanya 7 bilion daripada Malaysia melabur di India buat jalan. Yang lain daripada India masuk ke negara ni. Dia bawa masuk King Salman 31 bilion untuk projek rapid pengerang. Dia pergi lagi negeri China, bawa lagi masuk 31 bilion untuk bandar robotik di Johor. Belum lagi cerita Jerman, France, macam-macam. Jadi kalau kita nak selesaikan masalah kita, nombor satu, kita kena ada pemimpin yang ada kemampuan untuk memulihkan ekonomi. Ini kena faham. Jadi kalau tanya saya, tuan-tuan pun nanti akan kata, wah dia ni balik-balik aja. Nak buat macam mana? Saya dah berada bersama dengan Mahathir. Zaman Mahathir saya pernah berada. Zaman Anwar Ibrahim saya pernah berada. Zaman Muhyiddin saya pernah berada. Zaman Najib pun saya pernah berada. Jadi saya dah tengok dan saya dah nilai. Hanya orang gila lah kalau Najib ni tak bagus, dia bermati-matian untuk pastikan bahawa Najib ni boleh jadi Perdana Menteri balik. Orang gila je. Sebab apa saya begitu yakin dengan Najib? Sebab saya yakin bahawa dia difitnah. So bila dia difitnah, orang yang memfitnah ni, betul dia ada pengalaman 22 tahun jadi Perdana Menteri. Tetapi bila dia memberikan janji-janji yang tak masuk akal, 60 janji nak tunaikan, contohnya buat lebuh raya Utara Selatan ni, dia nak bagi free semua sekali, tol-tol semua nak hapuskan. Itu dia dah menelan belanja 380 bilion. Habis duit Datuk Seri Najib tinggalkan Reserve Bank negara tu 435 bilion. Tertinggi dalam sejarah. Boleh lenyap macam tu je. Tak boleh nak biayai import tertangguh lagi dah, kalau ikut otak Pakatan Harapan. Jadi saya yakin bahawa rakyat akhirnya akan sedar bahawa apa yang dijanjikan oleh Pakatan Harapan tak mungkin dapat ditunaikan. Dan Alhamdulillah, lagi belum jatuh kerajaan, saya dah sebut, dah jatuh kerajaan baru, dah jatuh 2 tahun. Dan terbukti memang mereka tak tunaikan janji. Yang mereka tunaikan hanya satu je, janji bodoh, iaitu untuk menghapuskan GST. Dan ini menyebabkan mereka berada dalam keadaan yang lebih parah kerana antara GST dengan SST, negara boleh dapat ekstra 30 bilion setahun. 30 bilion. So bila hilang 30 bilion ni, dan setiap tahun ni peningkatan GST ni lebih kurang 3.9 bilion. Ini kalau nak compare 2016 dengan 2017. So bila hilang ini, apa yang Najib bagi pada rakyat? Bagi bantuan awal persekolahan, bagi BRIM, bagi bantuan untuk mahasiswa, voucher tunai, kemudian ditukar menjadi kad siswa, sebelum tu dipanggil voucher buku, bantuan kepada nelayan, bantuan kepada pesawah padi, bantuan musim tengkujuh untuk penoreh getah, semua lenyap. Takkan tak boleh baca benda mudah macam ini. Itu sebab saya begitu konsisten. Saya yakin bahawa apa yang dihadapi oleh Datuk Seri Najib ni hanya bersifat sementara. The moment rakyat dah tahu bahawa PH ni memang telah memfitnah Datuk Seri Najib, dan PH ni kaki kencing, akhirnya rakyat akan kembali kepada Barisan Nasional. Dan dah terbukti. Akan tiba masanya, saya dah bayangkan dah. Bila kita kalah tu, saya cakap akan tiba masanya satu hari nanti Datuk Seri Najib tak perlu lagi berceramah. Kerja dia selfie saja dengan rakyat. Kerana secara automatik, bila rakyat boleh bandingkan antara kepimpinan Datuk Seri Najib dengan kepimpinan Pakatan Harapan di bawah Mahathir, termasuklah Muhyiddin di dalam ni sekali, maka rakyat sudah pasti akan dapat menilai bahawa mereka telah membuat kesilapan. Bukan rakyat semua, rakyat yang bahalul yang mengundi Pakatan Harapan ni. Mereka telah memilih kaca dan telah membuang permata. Ini dia.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi ơi, ngopi. Ngopi, ngopi. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha. Subscribe ha.